Maka 2 minggu selepas 1 Oktober itu, kita akan mula buka sekolah secara peringkat. Tapi di peringkat bila kita masuk fasa 3 hanya prasekolah sahaja terlibat. Tahun 1, 2 dan 3 hanya akan mula beroperasi setelah kita masuk ke fasa 4. Okey, bila kita masuk dalam fasa 4, 2 minggu daripada tarikh fasa 4 itu, tarikh kuat kuasa, maka kita akan mula bersekolah. Mula dengan tahun 1, 2, 3 dahulu secara penggiliran. Kejap lagi saya akan terangkan maksud penggiliran. Okey, yang prasekolah tidak ada penggiliran. Mereka-mereka ni murid-murid prasekolah, saya dah buat talimat. Murid-murid prasekolah ini akan hadir penuh, tiada penggiliran. Satu kelas 25 orang, mereka akan hadir. Penuh lah 25 orang. Okey. Seterusnya. Baik. Ini tadi pembukaan sekolah. Pembukaan semula sekolah adalah mengikut fasa yang telah fasa pemulihan negara. Kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50%. Ini yang saya kata penggiliran tadi. 50%. Baik. 50% ini berdasarkan dalam satu kelas tu. Saya bagi contoh kelas tahun 1A ya. 1A ada 30 orang. Contoh daripada 30 orang, 15 orang hadir pada minggu pertama dan 15 orang lagi hadir pada minggu yang kedua. Pihak sekolah sebenarnya telah pun membuat susunan. Kita juga mempertimbangkan untuk buat jadual penggiliran ni. Mempertimbangkan juga dari sudut ada adik-beradik, pertalian adik-beradik ke dalam sekolah. Contohnya kalau murid tahun 6, kita akan tengok juga ada tak adik-beradik dia yang lain yang mungkin tahun 3, tahun 2. Yang itu kita akan kelompokkan satu sekali. Cuma di pihak kami menjadi sedikit sukar apabila ibu bapa bila buat kemas kini isi maklumat dalam APDM, sistem APDM tu tidak selari dengan tidak antara satu sama lain. Contoh maksud saya macam ni. Katalah dia ada ibu yang daftar abang menggunakan IC ibu. Bila daftar adik pula menggunakan IC bapa. Jadi bila kita cari dalam sistem, berdasarkan nama IC ibu ataupun bapa. Kita tekan nama ibu, hanya seorang je lah keluar. Tak keluar adik yang lain. Okay? Jadi kita tak tahu. Sama ada ini ada pertalian adik-beradik atau tak. Jadi saya mohon sangat-sangat kepada ibu bapa semua untuk pastikan buat pengemas kinian APDM nanti gunakan satu IC sahaja. Ya, sama ada IC ibu ataupun bapa. Sama ada IC ibu ataupun bapa. Okey. Yang keduanya, tolong juga pastikan ibu bapa yang kerja tentera ni. Okey. Ada kes adik gunakan IC awam. Abang gunakan IC tentera ataupun polis. Jadi itu pun jadi masalah juga, kita tak tahu. Kita tak dapat nak trace sama ada pertalian tu ada tak. Jadi mohon sangat-sangat ya. Okey. Baik. Terus yang ini untuk lebih
Okay, MBK yang murid yang hadir tanpa penggiliran yang tadi yang saya maklum tadi untuk sekolah kita tahun 1 2 3 4 5 6 hadir secara penggiliran. Yang tak hadir, yang hadir tanpa penggiliran ini hanyalah sekolah murid prasekolah sahaja. Okey, murid prasekolah sahaja yang terlibat untuk hadir secara terus, tidak ada penggiliran seminggu. Okey, terus. Baik. Ini berdasarkan fasa. Dalam fasa 1, untuk murid sekolah rendah tidak ada semuanya secara PDPR. Sekolah menengah pun semuanya secara PDPR. Untuk fasa 2 pula, sekolah rendah sama, iaitu tidak ada tidak ada murid yang bersekolah kecuali bagaimana yang saya maklum tadi, murid berkebutuhan khas di sekolah kebangsaan, pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi. Okay, program pendidikan khas integrasi dan mereka ini hadir tanpa penggiliran. Untuk sekolah menengah, semua murid tahun tingkatan 1 sampai tingkatan 4 tidak hadir kecuali murid tingkatan 6. Murid tingkatan 6 ni pula hanya semester yang kedua. Semester pertama belum lagi. Lepas tu murid International Baccalaureate Diploma ni yang apa ni swasta punya dan pra-universiti ni tingkatan 6 yang dekat luar. Okay. Kemudian sekolah sukan Malaysia, mereka ini hadir tanpa penggiliran. Yang seterusnya murid berkebutuhan khas di sekolah menengah, kebangsaan pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi ini pun hadir tanpa penggiliran. Dan yang terakhir murid kelas perpisahan antarabangsa. Okey. Untuk fasa 3 kita sekarang ni berada dalam fasa 3 nah. Untuk fasa 3 ni okey. Sama seperti fasa 2, sama seperti fasa 2 ni maksudnya semua murid PDPR daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Yang hadir hanyalah murid prasekolah dan tadika yang ini yang saya maklumkan tadi. Okey, sekolah menengah sama seperti fasa 2. Tak hadir juga untuk murid-murid lain kecuali murid kelas peperiksaan antarabangsa yang hadir secara penggiliran, murid pra-universiti dan seterusnya lah. Okey. Jadi saya fokuskan kepada sekolah rendah saja. Okey, terus. Okey, baik. Ini pengumuman awal yang dibuat oleh kerajaan iaitu murid akan mula bersekolah pada 4 Oktober. 4 kita wilayah kita cerita yang 4 Oktober yang tarikh yang bawah tu. Yang tarikh 3 Oktober tu untuk negeri-negeri yang cutinya pada hari Jumaat. Kita di negeri-negeri yang bercuti pada hari Sabtu Ahad 4 Oktober. Okey. Oleh kerana kita berada dalam fasa 3, maka kita belum lagi. Okey, kita belum lagi. Ini hanya negeri-negeri yang berada dalam fasa 4. Tapi sebenarnya kita perlu ambil tahu kerana kita akan bergerak ke arah ini. Bergerak ke arah fasa 4 nanti. Ya. Jadi kita perlu ambil tahu. Baik. Ikut pada pengumuman, 4 hari bulan memang sekolah akan buka. Tapi kita belum terlibat. Okay. Jadi kita bila nak bersekolah? Setelah kerajaan umumkan, ini yang saya maklum tadi. Setelah kerajaan umumkan, kita akan bergerak ke fasa 4. Saya bagi contoh. Yang terdekat ialah Johor. Negeri Johor telah diumumkan berkuat puasa semalam hari Jumaat
mereka telah bergerak ke fasa 4. Okey, telah bergerak ke fasa 4. Jadi 14 hari daripada tarikh ini Johor akan mula bersekolah untuk murid tahap 1 dulu. Okey. Dia punya pengiraannya 14 hari ataupun 2 minggu murid tahap 1 masuk. 2 minggu selepas murid tahap 1 masuk, maka murid tahap 2 juga masuk. Murid-murid ini masuk semuanya hadir secara penggiliran. Okey, semuanya hadir secara penggiliran. Nanti kalau tak faham tanya supaya perkara ni jelas. Okey. Terus okey. Yang ini khas untuk Langkawi secara travel bubble ni. Langkawi sebenarnya kalau ikut Kedah berada dalam fasa 2. Tapi di Langkawi saja dibuat diistilahkan sebagai travel bubble, maka travel bubble diletak dalam fasa 4. Sebab tu di dalam negeri Kedah, Langkawi bersekolah pada 3 hari bulan. Okey, terus ni kata perubahan fasa ni. Jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pembersihan sekolah mengikut ketetapan fasa baru akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Okey, ini jelas. Terus. Baik. Ini sesi persekolahan 2021. Sesi persekolahan 2021. Tak. Tadi dia putus. Dah, okey dah. Dah. Okay, boleh Okey. Sesi persekolahan kita akan bermula. Cikgu dia boleh pindah ni. Cuma macam aku besar nak masuk ramai orang. Okey. Jadi fasa kita pula dah. Sesi persekolahan kita untuk tahun 2021 ni dia mula pada Oktober. Oktober diterima hanya melibatkan prasekolah saja Yang tahun 1 2 3 kita tunggu pengumuman kalau bila kita dah masuk fasa 4 nanti. Okey, mula daripada Oktober dan akan berakhir pada Februari. Bulan Mac nanti, awal bulan Mac, sesi 2022 baru bermula. Jadi, sesi 2021 hanya akan tamat pada bulan Februari, penghujung bulan Februari nanti. Okey, jadi tolong ingat kita nanti bila diumumkan masuk, saya jangkakan dah tak lama sebenarnya bila dibuka rentas negeri, maksudnya semua negeri akan berada dalam fasa 4 lah. Bila mana kita diumumkan, okey, semua boleh rentas negeri itu, masing-masing pakat nak balik kampung, maka waktu tu memang semua negeri berada dalam fasa 4. Jadi tak lama okey. Jadi katalah dia kerajaan umum, saya bagi contoh katalah kerajaan umum 10 hari bulan esok esok berkuat kuasa Kuala Lumpur masuk fasa 4. Jadi 14 hari daripada 10 hari bulan 14 hari daripada itu. Jadi kalau 10 hari bulan tambah dengan 14 24. Kalau macam tu maka kita akan mula bersekolah. Contoh, bukan yang tetap kena ikut pengumuman kerajaan tu dulu. Dia bersekolah tu sehingga bulan 12 nanti 13 hari bulan kita akan mula cuti selama 3 minggu. Waktu tu. Kebiasaannya cuti 3 minggu itu kita anggap sebagai akhir tahun. Tapi tahun ni special sikit, tidak macam jadi macam tu.
itu hanya cuti untuk tahun ni, sekolah kita akan sambung selepas. Jadi tolong ingat, jangan kata nanti 1 hari bulan kita akan naik sekolah. Okay, 1-2 hari bulan 1 nanti, 1 hari bulan cuti, 2 hari bulan 1 nanti datang balik sekolah masih duduk dalam kelas yang sama. Tahun 1 masih berada di kelas tahun 1, prasekolah masih berada di kelas prasekolah, belum lagi masuk tahun 1. Okay. Tahun 6 pun sama. Dia akan terus berada di tahun 6 di seri delima. Masuk bulan 3 nanti barulah murid-murid tahun 6 ini bergerak ke sekolah menengah. Bagaimana yang telah daftar, barulah akan bergerak ke sekolah menengah. Jangan keliru yang itu nah. Okay. Jadi saya nak maklumkan di sini, bila habis bulan 12 nanti, janganlah tuan-tuan dan puan-puan buang buku-buku tulis tu. Buku-buku tulis masih diguna pakai untuk tahun 2021 hinggalah Februari 2022. Okey. Buku tulis itu masih diguna pakai. Dan murid-murid prasekolah pula hanya akan mula masuk tahun 1, kalau dia tak prasekolah di seri 5, mungkin prasekolah di tempat lain ataupun mungkin tadika tempat lain, hanya mula masuk ke sekolah tahun 1 pada bulan Mac nanti. Saya percaya kerajaan akan umumkan tarikh untuk sesi 2022 nanti. Okey. Terusnya, baik. Ini sebagai makluman saya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat sekolah kita hampir 100% telah selesai divaksin. Hampir 100% telah selesai divaksin. Untuk PPS ni sebenarnya petugas sekolah, petugas swasta. Petugas swasta sekolah ni. Dia termasuk tukang sapu, termasuk jaga pengawal keselamatan dan juga pekerja-pekerja kantin. Itu maksud dia. Mereka-mereka ini yang ada di sekolah kita semuanya telah divaksin. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu bimbang untuk seri delima. Kita telah ambil tindakan dan semuanya telah selesai. Okey. Terus. Baik. Ini makluman, hanya pekerja perkhidmatan sukai yang telah menerima vaksin lengkap saja boleh bertugas di sekolah. Maksudnya mana-mana pekerja yang tak divaksin memang kita tidak benarkan masuk ke dalam sekolah, dan pekerja-pekerja ini pihak syarikat kontraktor keselamatan, kontraktor kebersihan pun tidak akan ambil bertugas. Mereka ini tidak akan diambil bertugas. Guru dan AKP yang belum terima, yang belum menerima dan tidak menerima vaksin perlu hadir ke sekolah dan memastikan yang ini kita semua dah selesai. Okey. Right. Pengungsian dan pengurusan sekolah. Terus. Baik. Sebagaimana yang saya maklum tadi, bila kita masuk fasa keempat, kehadirannya adalah 50% secara penggiliran. Digilir-gilir. Minggu ni kumpulan A, minggu depan kumpulan B. Jadi kehadiran itu sebanyak 50%. Okey. Penambahbaikan SOP yang kita buat berbanding yang sebelum ni.
Pemakaian pelitup muka wajib. Pemakaian pelitup muka adalah wajib. Semua orang, tak kira siapa, masuk je dalam kawasan sekolah perlu pakai pelitup muka. Okey. Manakala murid-murid yang bergejala pula diminta untuk tidak hadir ke sekolah. Okey. Murid-murid yang tidak bergejala diminta untuk tidak hadir ke sekolah kerana kita takut berlaku kemudaratan kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi saya minta supaya ibu bapa ambil maklum perkara ni. Jika ada tanda-tanda anak-anak kita nampak ada tanda bergejala, diminta untuk tidak hadir ke sekolah lah. Timbul juga persoalan sebenarnya. Jika ada ibu bapa yang merasakan dia takut-takut untuk nak hantar anak dia ke sekolah, ini pun telah dimaklumkan oleh menteri. Memang kita tidak akan hantar surat amaran, surat tindakan disiplin. Cuma saya nak minta kepada semua ibu bapa, bagi pihak kami sekolah, kita telah buat sebaik mungkin, kita telah cuba sebaik mungkin untuk membendung, untuk memastikan tahap keselamatan ni berada di paras yang tertinggi lah. Okay. Kita cuba buat yang terbaik. Cuma tapi kalau ada juga perasaan rasa tak selamat, mintalah untuk hantar surat mohon maklum kepada pihak sekolah yang mengatakan tuan-tuan tak benarkan untuk hantar anak ke sekolah lah. Jadi maklumkan kepada pihak kami supaya kami tahu. Jangan senyap terus. Bila senyap terus menjadi kesukaran kepada kami. Kita tak tahu. Ada beberapa orang, tak ramai lah, beberapa orang sahaja yang terus senyap, tak masuk PDPR. Bila kita buat tiap-tiap hari kita perlu buat pelaporan ke kementerian berkaitan dengan kehadiran anak-anak tuan-tuan perempuan dalam PDPR. Begitu juga di sekolah nanti. Ada yang langsung tak masuk kelas online dan juga tak menyertai kelas secara offline. Jadi saya minta kepada ibu bapa yang terlibat untuk elakkan benda ni. Jadi sekali lagi saya minta, jika rasa tidak selamat, tolong buat surat kepada sekolah. Okey, maklumkan yang tak ada. Baik. Balik kepada ini. Pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan. Kemudian ada juga yang KKM cadangkan untuk kita pakai 2 lapis pelitup muka. Okey. Pelitup muka 2 lapis amat-amat digalakkan, tidak diwajibkan. Yang wajib hanya selapis. 2 lapis sunat. Amat-amat digalakkan. Pakai facial. Yang pelitup muka depan tu kan. Facial. Yang itu juga digalakkan. Sunat ya. Ingat. Wajib pakai pelitup muka. Okey. Baik. Bagi murid-murid yang pada peringkat awal tak nampak ada gejala apa-apa. Okey, dia datang sekolah, tuan-tuan hantar anak tuan-tuan ke sekolah. Yang kalau yang hantar sini, saya nak mohon pada tuan-tuan, bila yang hantar sendiri itu tolong tunggu sekejap. Bila tuan-tuan letak ya bagi anak nak masuk ya kawasan sekolah, kita akan ambil suhu kat depan pintu pagar kan. Jadi pada waktu itu tuan-tuan dan perempuan tunggu dulu sekejap, pastikan anak tuan-tuan dan perempuan selesai ambil suhu baru bergerak. Saya bimbang macam ni tau.
kadang-kadang ada murid yang daripada rumah dia tak ada gejala apa pun. Tapi bila sampai ke pintu pagar, bila kita ambil suhu sudah melebihi paras yang ditetapkan, iaitu 37.5 ke atas, maka kita tak boleh terima lah. Jadi bila kita scan, tengok dah 37.5. Waktu tu tuan-tuan minta untuk bawa balik lah ke rumah ataupun ke klinik untuk cek kesihatan kesihatannya. Okey. Baik. Andai kata waktu tu pun tidak ada lagi tanda-tanda, dia masuk dalam kelas, dah selesai, dah belajar dalam sejam, sekali tengok ada nampak tanda-tanda. Okey. Murid-murid ini kita akan bawa ke bilik isolasi dan kita akan buat ujian kendiri COVID-19. Jadi, bila kita nak buat ujian kendiri ini, perlu ada surat kebenaran daripada tuan-tuan dan puan-puan. Perlu ada kebenaran daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, mulai hari Isnin nanti, guru kelas akan edarkan borang surat kebenaran ini untuk tuan-tuan isi dan pulangkan balik kepada guru kelas. Dan pulangkan balik kepada guru kelas. Okey. Kalau tak boleh email ke apa, tuan-tuan boleh hantar kepada sekolah di Pondok Jaga ataupun hari pertama hadir ke sekolah mesti bawa. Yang tak selesai lah. Semua orang perlu isi. Okey. Baik. Ujian kendiri ini, tuan-tuan yang bimbang, kita tak gunakan kaedah pakai calitan yang jolok masuk ke rongga hidung atau ke tekak tu. Kita hanya menggunakan kaedah air liur. Iaitu minta murid tadi keluarkan air liur dia dan kita akan test di situ. Seandainya murid-murid ini didapati positif, tuan-tuan dan puan-puan akan dipanggil untuk ambil mereka dan terus bawa ke pusat kesihatan untuk dibuat ujian sekali lagi. Okey, perlu dibawa ke pusat kesihatan untuk dibuat ujian sekali lagi. Jangan bawa balik ke rumah. Kalau tak mau ke pusat kesihatan kerajaan punya, tuan-tuan boleh juga menggunakan swasta. Tapi perlu laporkan. Dalam MySejahtera tu perlu diupdate. Okey, dalam MySejahtera perlu update. Baik. Kelonggaran peraturan berkaitan dengan pakaian. Okey. Makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini mesti ada orang yang akan bertanya. Jadi saya maklumkan berkaitan dengan peraturan memakai pakaian sekolah. Pertama sekali, saya minta untuk semua orang pakai uniform sekolah yang putih biru. Okey, pakai uniform sekolah yang putih biru. Baik. Kalaulah keadaan tak mengizinkan, bila mana pakaian tu dah ketat, dah tak muat, seluar dah tak muat, baju pun dah tak muat. Ada kes seluar tak muat, baju je muat. Okey, kalau dalam keadaan macam tu, saya bagi kelonggaran yang kedua, iaitu tuan-tuan cari baju sukan sekolah kita dulu. Okey, pakai pakaian sukan.
baju sukan yang sekolah kita punya. Kalau tak ada baju sukan sekolah kita, carilah baju sukan yang warna putih pula. Okey, carilah baju sukan yang warna putih. Tracksuit sama ada biru ataupun hitam. Jangan pakai merah pula. Tapi kalau tak ada juga, memang dah habis daya dah, tak ada. Hanya pakai yang ada hanya warna merah. Tak apalah, kita longgarkan sikit. Tapi seboleh-boleh jangan pakai, carilah seluar warna biru dulu dan ataupun hitam dan t-shirt putih ataupun t-shirt sekolah dulu. Kalau tak ada juga t-shirt dengan baju sukan, pakailah pakaian yang sopan. Okey. Ini ketidakadaan murid dengan surat permohonan ibu bapa. Ini yang saya maklumkan tadi. Okey, next. Baik. Pengawalan dan penyerahan murid. Ini waktu hadir ke sekolah dan waktu balik. Untuk waktu hadir ke sekolah, kita masih melaksanakan peraturan sebelum ini, iaitu semua murid hadir ke sekolah pada waktu pagi. Kita tak tetapkan bila pukul berapa, cuma sebelum pukul 7.30 perlu hadirlah. Sebelum pukul 7.30. Cikgu-cikgu akan ada sampai pukul 7 dan juga pengawal keselamatan kita sebagaimana sebelum ini 6.40 memang mereka dah ada di pintu pagar untuk diambil suhu. Semua murid yang hadir perlu diambil suhu. Okey. Waktu hadir setakat ini sekolah kita memang tak ada masalah lah. Saya nampak semua berjalan lancar, tak atur. Cuma waktu balik sahaja. Waktu balik tu nampak memang nampak crowded sikit lah. Nampak ramai. Jadi kita menggunakan model secara bercampur, iaitu untuk prasekolah kita gunakan model 1. Prasekolah ni model 1 maksudnya semua murid prasekolah kita akan tempatkan di Dewan Cempaka. Okey. Dewan Cempaka, kita letakkan mereka di situ. Peringkat pertama, sebelum murid tahun 1, 2, 3 masuk, untuk mulai 18 bulan ni, kita akan letak atas kerusi dan setiap kerusi itu ada nama masing-masing. Mereka akan duduk di kerusi yang ada nama mereka. Dan ibu bapa akan masuk lalu ikut tepi Dewan Cempaka tu melalui pintu kecil, pintu pagar kecil tu. Dia naik ikut tangga tu, ambil anak, terus turun ke pintu pagar yang besar. Jadi kita buat jalan salah itu. Jangan pula naik ikut tangga pintu pagar kecil, turun ikut situ juga. Itu hanya untuk naik dan turun ikut pintu besar. Okay. Itu model pertama tu hanya untuk prasekolah saja. Okay. Untuk tahun 1, 2, 3 kita menggunakan laluan penyuaran secara laluan tak arah ni, iaitu tahun 3 mereka akan keluar ikut pintu tahun 1, tahun 3 ikut pintu A. Tahun 2 dia akan ikut pintu B. Pintu B yang di hujung sekali. Okey. Tahun 6 pun dia ikut pintu B. Ini laluan tak arah ni sebagaimana sebelum ni. Kita tak ubah. Kekal sebagaimana sebelum ini.
Okay. Dan masa keluar pula, yang itu kita akan tampal dekat pintu pagar nanti dan saya akan keluarkan surat stiker kepada semua nanti melalui WhatsApp. Tarikh pula dah. Waktu murid-murid ini akan keluar balik. Okay. Jadi model kita model bercampur. Baik. Model 4. Penyuruhan sejarah peringkat ni juga kita gunakan untuk murid tahun 1. Model 5 memang kita tak guna. Model 3 kita akan bincang dengan pihak-pihak ABG. Mungkin jika ada siapa yang nak membantu untuk jaga lalu lintas yang kat depan pintu pagar sekolah. Kalau sebelum ni peringkat awal kita memang minta mohon bantuan polis untuk jaga. Dan selepas 2 minggu bila keadaan dah terkawal, model 3 ni kita bangsa-usul lah untuk gugurkan. Okay, terus. Orang kat tengah ni? Orang tanya kan? Okey, ini yang saya beritahu tadi. Saya mohon tolong tuan-tuan tolong ingatkan anak-anak tuan-tuan dan puan. Yang pertama, pastikan pelitup muka perlu dipakai. Yang berganda digalakkan. Dan tolong ingatkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Yang ini terutama untuk murid tahun 1, tahun 2 ni. Dalam kelas memang cikgu selalu ingatkan. Tapi bila dia keluar je, pintu pagar duduk kat luar, dah mula berpeluk-peluk dengan kawan-kawan dia. Jadi tolong ingatkan anak-anak kita supaya pastikan jaga penjarakan sosial. Dan murid-murid ni juga tolong ingat bila sampai je, tolonglah minta supaya selalu amalkan basuh tangan menggunakan sabun. Makluman semua, memang daripada dulu kita dah letakkan di hadapan kelas, setiap kelas kita letakkan satu tong air yang memang ada air dan letakkan sabun untuk basuh. Okay, untuk basuh tangan. Sentiasa kita pastikan tong air ini ada isi air dan juga sabun sentiasa ada lah untuk murid guna. Okay, terus. Okay, kalau tak ada sabun, kita akan guna pen sanitasi dengan tangan. Yang ini pun kita letakkan setiap kelas 1 botol dekat atas meja. Tapi kita utamakan basuh menggunakan sabun dulu. Okay. Baik. Saringan kesihatan akan dilaksanakan di pintu masuk sebagaimana yang kita amalkan macam biasa. Dalam kelas, jika cikgu-cikgu nampak ada tanda-tanda, maka cikgu akan tetap ambil juga dalam kelas. Macam ini kes yang macam saya maklum tadi. Di depan pintu pagar, bila kita ambil, suhu mungkin 36.4, 36.3. Tapi bila pukul 10, kita ambil suhu tu dah cecah 37.5. 37.5 tu maksudnya ada gejala nak demam lah tu. Okey. Jadi, suhu tak boleh lebih 37.5 darjah Celsius. Kalau ada, kita akan bawa ke bilik isolasi yang macam saya maklum tadi. Okey, terus. Baik. Kawasan sekolah akan sentiasa, ini tindakan kami. Kawasan sekolah akan sentiasa bersih dan selamat untuk diguna. Memang sebelum kita buka, kita akan buat sanitize dulu. Bila ada je
nampak ada tanda, ada kes, kita akan terus buat sanitize. Dan sanitize ni memang selalu kita akan buat. Kalau tidak dapat bantuan daripada mana-mana, kami pihak sekolah tetap akan laksanakan. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. InsyaAllah kita akan cuba. Ni penggunaan pelindung muka digalakkan yang saya kata face shield tadi. Okay, terus. Okey. Ini dalam kelas, pintu dan tingkap memang kita sentiasa buka. Semua lansir-lansir yang dalam kelas, semua kita dah turunkan. Tidak ada kelas ataupun bilik khas yang menggunakan aircon, semua kita gunakan kipas. Kerana kajian menunjukkan bila kita gunakan bilik yang ada penyaman udara, itu lebih tidak selamat. Okey. Terus ini bilik-bilik khas. Maksudnya bilik-bilik khas ni macam makmal, kalau perlu memang cikgu-cikgu akan gunalah. Ini pemaidan ni tikar skirting meja tidak digunakan. Memang kita dah tanggal mana-mana meja dalam kelas yang ada skirting, memang semua kita tanggal. Tanda penjagaan fizikal di lokasi dah memang kita tampal. Cuma sekali lagi saya ingatkan, kawasan sekolah ada kawasan yang terkawal, ibu bapa tidak dibenarkan masuk masuk terus, maksudnya terus. Kalau murid tahun 1 tu, ibu bapa kami memang tak benarkan untuk terus pergi ke tahun 1 ambil anak. Apa-apa hal pun perlu berjumpa dengan pengawal keselamatan. Kalau urusan ke pejabat, terus ke pejabat sahaja. Memang kita tak, memang kita larang ibu bapa terus pergi ke kelas. Sebab apa tau? Kalaulah sekolah benarkan ibu bapa pergi ke kelas apa semua, kita tak tahu. Mungkin ada jangkitan dekat situ akan membahayakan kanak-kanak yang lain. Jadi sebab tu ibu bapa tidak dibenarkan masuk dalam kawasan sekolah pada waktu sekolah. Kecuali kalau urusan ke pejabat. Apa-apa hal, dapatkan kebenaran di pintu dekat dengan pengawal keselamatan dan terus bergerak ke pejabat ataupun kedai buku. Itu sahaja. Tak boleh nak melencong kata orang. Kalau tuan-tuan beli buku tulis untuk anak-anak tuan-tuan perempuan, terus tinggal kat pejabat, pihak pejabat akan terhantar kepada kepada murid yang terlibat. Cuma not je. Buat nota. Bila nak beli buku, dah tentu tuan-tuan dan perempuan maklum kepada anak-anak tuan-tuan kan. Nak beli, okey nanti abang dan ayah pun mak nak beli buku. Waktu tu maklumlah, kita akan terus hantar nanti. Letak kat pejabat. Okey. Baik. Sebelum ni, amalan sebelum ni, bila ada kes dalam kawasan sekolah, contoh, bila ada kes dalam kelas tahun 3, contoh, seorang terlibat dengan dijangkiti, okey, positif. Maka amalan kita sebelum ni ialah satu sekolah akan ditutup selama 2 hari atas nasihat PKD. Okey. Pejabat Kesihatan Daerah. Sebelum ni Tapi sekarang ni bila kita buat penggiliran sebanyak 50% itu, kita perlu lihat juga. Perlu dapat kebenaran perlu dapat nasihat daripada pihak kesihatan daerah Kepung dan dia akan nilaikan. Kalaulah
kata murid tahun 3 tadi, grup A, kumpulan A. Maka yang kemungkinan yang terlibatnya mungkin hanya kumpulan A sahaja. Tahun 3 tu sahaja. Kelas-kelas lain tak terlibat. Jadi yang akan tutup cuti hanyalah tahun 3 tu je lah. Dan grup A tu saja. Grup B mungkin dia boleh masuk balik. Grup B tak terlibat, dia mungkin datang sekolah. Okay, maksud dia macam tu. Okay, jadi untuk kaedah sekarang ni, dia tak akan tutup satu sekolah. Dia akan tengok, dia akan nilai dulu keperluan yang bagaimana. Adakah kita hanya tutup satu kelas, atau 2 kelas, atau 3 kelas, atau keseluruhan. Okay. Sebelum ni, kita terus ada ya kes tahun 1 ataupun tahun 2, terus tutup satu sekolah 2 hari. Okay. Next. Ini ujian kendiri yang tadi. Ujian kendiri ini, ujian kendiri COVID-19 ini hanya akan dilaksanakan kepada murid yang bergejala saja. Kalau tak ada gejala, kita tak akan buat ujian ni lah. Hanya yang bergejala sahaja. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, hari Isnin, mulai hari Isnin, guru kelas akan edarkan borang kebenaran dan tuan-tuan perlu isi borang kebenaran untuk buat ujian hari ini. Sekali lagi saya cakap, kita hanya buat menggunakan kaedah ujian IELTS sahaja. Tak buat ujian calitan. Terus. Baik. Ini pelajar asrama. Kita tak ada asrama. Jadi saya terus ya. Okay, terus. Ini pun tak mau lagi. Okay. Baik yang ini. Okay. Murid agama. Ini yang tadi. Baik. Tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan tadi ya. Saya ulang balik. Jika didapati positif, murid ini akan didapatkan di bilik isolasi. Kemudian maklumkan kepada PKD dan tindakan selanjutnya berdasarkan nasihat PKD. Okay, yang untuk sama ada kita perlu tutup satu kelas, 2 kelas, 3 kelas yang saya maksudkan tadi. Kemudian seterusnya kita akan maklumkan kepada ibu bapa dan ibu bapa perlu terus hantar ke fasiliti kesihatan yang berhampiran untuk buat penilaian sekali lagi. Sebab kadang-kadang air liur ni ada kes yang kita buat pertama positif, tapi bila sampai ke pusat fasiliti kesihatan yang lain, dia jadi negatif. Ada kes juga terbalik. Mula kita uji negatif. Tapi bila murid tu ada gejala, uji sekali lagi di pusat kesihatan, dah positif pula. Okay. Baik, seterusnya murid yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas jangkitan boleh hadir ke sekolah seperti biasa. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, My Sejahtera perlu sentiasa dikemaskini. Okay. Terusnya. Ini tadi, tindakan susulan supaya ujian kendiri dilaksanakan, keputusan negatif. Okay, maklumkan, ini jika keputusan negatif, dia murid ini ada tanda, ada gejala, jadi kita buat ujian kendiri ini. Kalau negatif, kita tetap juga maklumkan kepada ibu bapa dan kita akan minta ibu bapa untuk jemput murid ini terus pulang ke rumah lah.
Okey, terus pulang ke rumah. Kalau kali pertama kita buat ujian invalid. Dia ada tanda tu, dia tak dapat baca. Dia ujian ni, ujian sendiri ni, dia hanya dalam tempoh 15 minit je. Selepas 15 minit itu dah dikira invalid dah, dah tak sah dah. Lepas tu bila kita test tu lepas daripada 15 minit kita terus buang je kit ujian sendiri tu. Okey. Baik. Ini pengoperasian kantin. Semua saya dah maklum tadi, semua pekerja kantin kita telah lengkap divaksin. Kantin masih tidak dibenarkan untuk makan di situ. Kawasan dalam kantin tu masih tak dibenarkan untuk makan. Murid-murid hanya akan makan di dalam kelas sebagaimana amalan sebelum ini. Sebelum pukul 8, saya mohon kepada ibu bapa untuk maklumkan kepada guru kelas berkaitan dengan order makanan dengan pihak kantin. Sebab pukul 8 tu guru kelas dia terus order makan lah. Dalam pukul 8.30, 8.40, pihak kantin dia akan terus hantar kepada kelas-kelas. Dia utamakan kelas tahun 1 dulu sebab yang akan rehat nanti tahun 1 dulu, tahun 1, tahun 2. Lepas tu barulah tahun 3, 4, 5, 6 tu. Kita buat rehat tahun 1, tahun 2, pukul 9. Lepas tu tahun 3, 4, 5, 6. Kita buat depan tu. Ada 3 kali rehat. 1, 2 kali rehat. 3, 4 sekali rehat. 5, 6 sekali rehat. Supaya pihak kantin sempat untuk hantar makanan ke dalam kelas. Okey. Waktu rehat, waktu murid makan, masih mereka duduk di dalam kelas. Tidak boleh pergi ke kantin lagi. Okey. Dalam bilik guru, dalam bilik darjah itu, waktu murid rehat, cikgu masih ada untuk menyelia murid makan. Murid makan pun masih ada cikgu lah. Okey. Okey, yang seterusnya. Ni yang kita tak ada penyaman udara lah. Semua bilik-bilik kita semua gunakan kipas. Okey. Surau. Ini pun kita tak terlibat. Surau sekolah yang bersatu surau Jumaat. Hanya sekolah menengah saja. Contoh sekolah yang berstatus sekolah surau Jumaat ni macam SMK Sekamut Jaya. Dalam Sentul itu je lah. Okey, seterusnya. Baik. Itu satu bahagian. Yang kedua. Sebelum tu ada nak tanya. Ada soalan kah? Sebelum saya bergerak ke satu lagi slide. Dekat chat ni. Siap ya. Soalan dia? Ha? Siap. Ibu bapa yang perlu hantar anak, perlu vaksin sepenuhnya.
Ni saya tengok chat ni. Ah, ibu bapa yang menghantar anak juga perlu komplit vaksin ke? Ni daripada Wawa. Baik, seboleh-bolehnya. Tapi kalau masih belum lengkap, boleh hantar, cuma macam saya kata tadilah, di hadapan saja, tak boleh masuk dalam kawasan sekolah. Sehingga kat depan saja. Dan ibu bapa juga, apa pengalaman saya sebelum ni, apa yang saya nampak, anak-anak tuan-tuan dan puan bila hantar sekolah pakai pelitup muka. Tapi tuan-tuan sendiri tak pakai pelitup muka bila sampai depan pintu pagar tu. Sedangkan ada murid-murid lain yang lalu kat tepi-tepi. Jadi tuan-tuan dan perempuan juga saya mohon sangat-sangat untuk pakai pelitup muka bila hantar anak. Ya. Jadi tolong pakai pelitup muka. Okey, yang seterusnya ada lagi? Assalamualaikum Cikgu. Salam. Untuk yang PDPR, yang sekolah yang kan kalau buat penggiliran, separuh kat sekolah, separuh kat rumah tu PDPR selepas murid-murid yang bersekolah ke Tu atau sekejap. serentak? Sekejap. Nanti saya maklum. Okey. Itu slide yang kedua nanti. Okey. Terima kasih. Oh ni, Aidil Zakwan. Kalau kasut sekolah tak muat boleh pakai slipper ke? Mohon sangat-sangat. Slipper tak dibenarkan pakai. Tolonglah pakai kasut bertutup. Tolong pakai kasut bertutup. Sekarang ni kalau kasut Kasut sukan putih, boleh tak? dah murah dah. Kasut putih RM10 macam tu je. Macam mana? Siapa tadi? Kasut sukan boleh tak? Kasut sukan boleh. Kasut yang bertutup jangan pakai slipper. Slipper nak pula kalau slipper Jepun. Kasut yang bertutup. Boleh-bolehnya kasut sekolah lah. Kalau tak ada kasut hitam, pakailah kasut putih. Okey, tiada guru SKSD yang menolak ni. Tiada guru yang menolak vaksin. Okey. Tiada guru kita yang menolak vaksin. Semuanya dah divaksin. Kecuali seorang sahaja. Kecuali seorang sahaja cikgu kita yang bukan dia menolak tetapi atas sebab kesihatan. Dan dia tengah menunggu vaksin yang sesuai. Hanya bila dapat vaksin yang sesuai, dia pun akan divaksin juga. Tinggal surang je lagi. Yang itu bukan masalah dia saja saya nak tolak. Okey, yang lain semua telah divaksin. Okey, ada lagi persoalan? Ya. Oh, anak. Okey, macam mana nak tahu anak kumpulan A atau B? Okey, anak kumpulan A atau B, guru kelas akan edarkan makluman itu nanti. Kita dah pun buat, cuma masih dalam proses untuk memurnikan lagi sebab bila berlaku yang saya maksudkan tadi lah, ada ibu bapa yang dia daftar anak dalam APDM menggunakan satu, anak yang pertama gunakan IC mak, satu lagi IC bapa. Itu bila kita tengok balik, dapat maklumat balik, rupa-rupanya adik-beradik. Okey. Sebenarnya hampir siap dah. Okay. Jadi cikgu kelas akan maklumkan nanti.
memang kita akan pastikan seboleh-bolehnya adik-beradik satu kumpulan. Okey, satu kumpulan ya. Kecuali prasekolah. Prasekolah tidak ada penggiliran. Okey, yang kedua, okey, yang ini kaedah murid ini yang tak hadir sekolah kerana tuan-tuan tak menekan, kita akan bagi modul murid akan belajar di rumah dengan bantuan tuan-tuan dan perempuan sendiri. Jadi saya mohon sangat-sangat pada tuan-tuan dan perempuan, tolonglah tengok-tengok anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Cikgu akan sentiasa sediakan latihan, sediakan modul untuk mereka buat latihan. Okey. Yang seterusnya, Assalamualaikum Cikgu, untuk kemasukan murid-murid pada fasa 4 nanti, untuk grup kemasukan murid cikgu yang akan tentukan. Ya, betul. Dia bila kita buka sekolah nanti, bila kita masuk fasa 4 selepas 2 minggu yang pertama tu murid tahun 1, 2, 3 dulu. Okey, murid tahun 1, 2, 3 dulu. Selepas 2 minggu murid 1, 2, 3 masuk, barulah masuk 4, 5, 6. Okay. Jadi mula dengan grup A dahulu. Okay. Kita buat dua grup ya, grup A dan grup B. Jadi kalau anak tuan-tuan dan kalau tuan-tuan dah pasti anak tuan-tuan nanti masuk dalam grup B, maka grup B tu dia akan lewat seminggu. Okay. Minggu pertama dia berada di rumah secara PDPR, minggu kedua baru dia masuk. Sebab yang pertama grup A dulu. Okey. Boleh ibu bapa pilih grup mana yang murid masuk ikut kepada keadaan ibu bapa yang bekerja. Yang ini kita tentukan cuma saya bagi kelonggaran kalau boleh lah. Tapi saya tak galakkan lah sebab kita dah memang tetapkan nanti susah bincang dengan guru kelas. Di situ kalau keperluan mendesak atas sebab-sebab yang memang tak boleh nak elakkan, kita akan cubalah untuk penuhi permintaan masuk ke grup tu. Peringkat pertama, memang bila dah kita grupkan, grup A, grup B, maknanya dah tetap lah. Okay. Okay, murid yang tidak sihat dan tidak dapat hadir ke sekolah akan diberi modul juga ke cikgu. Ya, murid yang tidak hadir ke sekolah, kita akan sediakan modul dan macam saya cakap tadi lah, ibu bapa akan bantulah untuk pastikan anak-anak dibuat. Okay, sekarang pun memang cikgu-cikgu sediakan modul untuk PDPR. Kita buat PDPR pun berdasarkan modul tu. Okay. Kalau tak ada, kita bergerak ke slide yang kedua. Baik. Slide yang kedua. Mana penguasaan pengajaran pembelajaran secara penggiliran. Okey, penggiliran tadi nah. Baik, yang ini ya. Secara penggiliran maksudnya kumpulan A 50%, B 50%. Kita dah imbangkan sama banyak. Macam saya bagi contoh tadi, tahun 1, kalau tahun 1 tu ada 30 orang, kita akan bahagi 2. Jadi minggu pertama 15 orang, minggu kedua 15 orang yang berikutnya.
Okay, begitu juga dengan tahun 2A, 2B, 2C macam itulah. Kalau ada kelas yang 10 orang, maka kita tetap bahagi 2 juga. Kalau ada kelas yang 10 orang, kita tetap juga akan bagi 2. Tapi dalam Sedia 5 tak adalah kelas yang satu kelas 10 orang je. Semua lebih daripada 25 orang satu kelas. Okey. Jadi minggu pertama, katalah bagi saya contoh kumpulan A. Dia berada di dalam kelas bersemuka dengan cikgu-cikgu. Murid kumpulan B, cikgu akan guru mata pelajaran nanti dia akan maklumkan apa perlu dibuat kepada murid B nanti. Dia bila dia hadir nanti, kalau katalah cikgu bagi latihan, okey, tolong buat latihan ni kat rumah. Bila bersemuka nanti, cikgu akan ajar baliklah, bincang balik. Jadi murid kumpulan A pula yang akan buat latihan dengan bantuan tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Okey. Kan maksudnya murid A berada di sekolah, dalam waktu sama murid yang kumpulan P ni, cikgu akan buat kelas online sekarang. Tak, cikgu kena tumpukan yang kat sekolah dulu. Yang kat rumah, kita bagi latihan ataupun tajuk-tajuk yang perlu murid-murid buat ulang kaji. Yang ini saya minta sangat-sangat perlu kerjasama daripada tonton dan puan lah untuk lihat. Okey. Terusnya. Baik. Ini yang saya maksud tadi. Kalaulah dalam kelas tu ada 40 orang, maka kita bagi seorang 20 lah, satu kumpulan 20. Tapi kalau murid dalam satu kelas tu kecil sikit, 20 orang, kita tetap juga akan buat penggiliran. Kalau 10 orang pun, macam saya kata tadi, kalau ada 10 orang pun tetap akan buat juga penggiliran. Kalau 10 orang, maknanya penggiliran kumpulan A 5, kumpulan B 5. Dia tetap juga buat penggiliran, kaedah penggiliran tu. Okey, yang seterusnya. Okey. Setiap penggiliran contoh, sini saya bagi contoh. Tahun 6, semuanya, tahun 6 lah. Kita tak ada 3 kata 6. Untuk Sedia 5, prasekolah. Prasekolah semua murid terlibat untuk hadir ke sekolah. Semua murid terlibat untuk hadir ke sekolah untuk prasekolah sahaja. Okey. Penggiliran. Tahun 1, 2, 3. Minggu pertama kumpulan A. Contohnya yang kalau sini dia bagi kata kumpulan hari minggu pertama Izani. PDP di sekolah. Zaliha PDP di rumah. Minggu kedua. Okey, ni. Saya ulang sekali lagi. Kata minggu pertama, Izani hadir sekolah. Zaliha pula berada di rumah. Masuk minggu kedua, Zaliha yang awal tadi berada di rumah, hadir pula ke sekolah, Izani pula duduk di rumah. Okey. Itu maksud penggiliran. Seminggu. Kita tak buat selang-sering lah. Kalau selang-sering, cikgu pun suka dan tuan-tuan sendiri pun akan suka juga. Okey. Jadi kita akan ikut penggiliran seminggu, murid pertama, kumpulan pertama, minggu kedua, kumpulan kedua. Contohlah, PDPR secara sendiri ini, murid mungkin buat latihan kat rumah berdasarkan tugasan yang diberi oleh cikgu dan bersedia untuk minggu yang akan bersemuka dengan cikgu nanti. Okey.
Murid-murid yang tak terlibat dengan pengiliran ni, tak ada ni. Ini untuk skor menengah. Okay, terus. Baik. Ini kurikulum contoh. Minggu pertama kumpulan A. Okay, minggu pertama kumpulan A. Ini berdasarkan kesesuaian yang akan dibuat oleh cikgu. Kalaulah dalam kelas tu nanti anak tuan-tuan dan perempuan perlukan pemulihan, mungkin cikgu akan buat sedikit pemulihan dan cikgu akan campur dengan topik yang baru. Okay. Mungkin sedikit pemulihan dan juga akan masuk topik baru. Okay. Kalau tidak perlu, cikgu akan terus ke topik baru lah. Ini proses-proses dia. Okay. Berdasarkan kesesuaian anak tuan-tuan dan perempuan. Okay. 2 atau lebih topik yang bersesuaian boleh digabungkan dalam tempoh 2 minggu pembelajaran untuk memastikan kandungan kurikulum dapat diselesaikan. Kita dah ada ketetapan, kita akan pastikan semua kandungan kurikulum untuk semasa tahun 2021 ni akan kita selesaikan, kita habiskan. Bulan 2, bulan 1, bulan 2, kalau tak habis kita sambung. Kalau dah habis dalam bulan 12, sekarang pun kita dah ada hampir 80% dah selesai. Maka bulan 1, bulan 2 nanti lebih kepada ulang kaji. Kita ulangkan balik, kita buat pengukuhan balik. Okey, terus. Oh. Okey, terusnya. Ini tanggungjawab. Saya terus kepada tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk tanggungjawab murid, pastikan hadir secara bergilir mengikut mingguan sebagaimana yang telah ditetapkan. Lepas tu, dapatkan bahan atau tugasan dan penjelasan daripada guru. Lepas tu, rancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang telah diberikan oleh guru. Jangan buang masa tengok TV. Pastikan siapkan kerja dulu, barulah jangan kata tak boleh main pula. Main perlu main. Kalau tak main nanti menjadi tekanan balik. Kemudian menyelesaikan tugasan yang tugasan-tugasan yang diberikan oleh perlu diselesaikan. Lepas tu, kalaulah kumpulan B perlu buat persediaan bila cikgu kata, okey, ni topik ini kita akan ajar minggu depan. Jadi kamu tolong buat persediaan, maka perlulah kamu buat persediaan dulu. Okey, untuk ibu bapa juga tolong pastikan setiap anak jagaan masing-masing untuk adik ke sekolah. Kita akan sentiasa pastikan tahap keselamatan terkawal. Kita akan cuba sebaik mungkin. Kemudian tolong pastikan anak-anak untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru. Macam saya kata tadi, mungkin guru akan sediakan modul dan tuan-tuan tolong tengoklah untuk anak-anak kita buat. Kalau tak tengok, kadang-kadang memang ke laut lah, memang dia tak buat. Okey. Setengah aja yang akan buat. Okay. Kemudian bantu anak kalau tak ada, boleh minta. Kalaulah tuan-tuan cuba bantu, saya faham. Macam kalau matematik tu, kadang-kadang kita pun dulu kita belajar lain, sekarang lain. Kalau tak dapat, boleh minta WhatsApp dengan cikgu untuk tanya soalan. WhatsApp tanya soalan lah, jangan WhatsApp lain pula. Cikgu setakat kalau ada soalan bantu, insyaAllah cikgu akan sentiasa bantu. Berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat. Terutama dengan guru WhatsApp cikgu kelas. Cuma saya nak minta tolong sangat-sangat gunakan WhatsApp kelas tu sebaik mungkin. Tak perlulah kita nak gosip-gosip dalam WhatsApp tu sebab nanti benda-benda yang penting dah tak nampak.
Okey. Kemudian tolonglah bagi sokongan kepada anak-anak dari segi bagaimana motivasi dia. Kadang-kadang motivasi kanak-kanak ni bila dalam keadaan macam ni mungkin sedikit terganggu. Tolong bagi sokongan dan sentiasa dapatkan maklumat daripada pihak sekolah dan tolonglah beri kerjasama kepada pihak kami. InsyaAllah kami akan cuba yang sebaik mungkin. Okey. Itu sahaja. Kalau ada pertanyaan sebab dan masa kita mungkin dekat nak habis ni. Dah boleh sambung lagi tak? Ke tak boleh dah? Memang habis. Ada soalan tak? Okey, Koko tetap akan dilaksanakan secara online. Secara online tetap akan dilaksanakan secara online. Maksudnya setiap hari Rabu selepas waktu balik akan dilaksanakan. Okey, makluman juga untuk kelas kafa tidak akan dibuat secara bersemuka macam dengan kelas aliran perdana. Kafa akan masih berterusan secara PDPR. Kelas kafa berterusan secara PDPR. Okey. Saya rasa itu sahaja. Okey, sebelum kita tamat, minta untuk kita buka semua kamera untuk kita ambil gambar. Sebab saya perlu ni. Mohon tolong tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak ambil gambar. Senyum-senyum sikit. Ada lagi yang tak belum? Okey, tolong ambil gambar. Ada ramai lagi yang tak buka kamera ni. Sekejap ya. Untuk kita nak ambil gambar. Boleh? Okey. Boleh ambil? Dah Okey. Itu saja daripada saya. Kalau ada kesilapan saya mohon maaf. Mungkin atas kekhilafan saya sendiri. Saya serahkan balik kepada pengacara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan atas taklimat Terima sebentar kasih. tadi. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Demikian tadi taklimat yang telah disampaikan oleh Guru Besar. Diharapkan taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi dapat memberikan kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai garis panduan pembukaan sekolah. Kami warga sekolah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan menyertai taklimat pada pagi ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpah mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Oke, bye. Cepat. Terima kasih Cikgu. Lagi orang adakah?